Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini siaplah KJ dan Perikatan Nasional. Kali ini mereka dicabar. Perikatan Nasional KJ dicabar. Lepaskan jawatan kontrak dengan syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock. Karena sebelum ini mereka galak nak pula menghantam Anwar Ibrahim kerana BlackRock. Kali ini mereka dicabar. Perikatan Nasional KJ supaya melepaskan jawatan kontrak dengan syarikat berkait BlackRock. Nah, kita tengoklah mereka ni benar-benar berjuangkah atau sekadar menunggang isu ini untuk jadikan isu kepentingan sendiri untuk politik. Perikatan Nasional dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkait dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Ammar Atan mendakwa, ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Yang ini memang panas, cukup panas. Beranikah mereka menonjolkan diri dan tiba-tiba letak jawatan? Nah, kita tunggulah. Kita tunggu. Tetapi hari ini katanya PN, Perikatan Nasional, sedang menjadi kumpulan terpaling Palestin sekaligus menunjukkan hiprokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Kami mencabar Perikatan Nasional PN, nyatakan pendirian mereka secara rasmi dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar committed dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin, jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ia akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kemarin, seorang individu mendedahkan bahwa banyak syarikat di negeri Perikatan Nasional, contohnya yang mengendali lumbung emas di Kelantan, mempunyai saham BlackRock. Hotel di Terengganu baru buka tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahawa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS Internasional pada Mac 2024, di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoal bagaimana muka Khairi boleh terpampang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpangkalan di Jepun, Diodo Group Holdings Inc. Sementara itu, Ammar menjelaskan bahawa dalam urusan terbaru melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironi sewaktu mereka berkuasa, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 600 juta US dollar sekitar 2.43 bilion ringgit telah diserahkan kepada BlackRock. Tiada pula bantahan daripada mereka ketika itu. Yang ini paling sadis. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula hari ini menjadi terpaling Palestin, namun tidak semasa mereka berkuasa? Soalnya lagi. Pendedahan ini memang menarik. Pendedahan ini memang luar biasa. Anda share kepada semua orang.
dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pendedahan kali ini pasti Anda akan share kepada walaun supaya mereka tahu dan mereka berhenti mengecam Anwar Ibrahim berkait dengan BlackRock. Rupa-rupanya BlackRock nih bukan baru timbul kemarin, bukan juga minggu lalu. Kerana isu ini tiba-tiba panas semasa minggu lalu beberapa hari yang lepas. Apabila Tun Mahathir membongkar konon bercakap tentang BlackRock dan macam-macam. Tapi rupa-rupanya Tun Mahathir dah tahu lama pun tentang BlackRock ni. Baru saja dia mula bersuara. Dulu waktu dia jadi Perdana Menteri, dia dah tahu pun tentang BlackRock ni. Tapi tak bising pun. Waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, barulah jadi konon pahlawan, hero. Itu kata Anwar Ibrahim, jangan tunggang isu ini untuk isu politik. Karena dulu kamu pun tahu perkara ini. Tapi kenapa tak ambil tindakan? Sekarang baru salahkan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya BlackRock sudah berpuluh tahun labur di Malaysia. Itu kebenarannya. Dah berpuluh tahun. Pelaburan BlackRock di negara ini bukanlah baharu. Malah syarikat pelaburan antarabangsa itu sudah melabur di negara ini sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Khususnya dalam pasaran equity dan bond syarikat berkaitan kerajaan GLC serta syarikat korporat Malaysia, kata penganalisis. Ini bukan kata saya, bukan kata ahli politik. Tapi ini kata penganalisis. Penganalisis pasti tahu. Lama dia menganalisis, melihat data, mengira data. Dan tahu bahawa BlackRock sudah berpuluh tahun dalam negara ini melabur dalam pelbagai equity dan bond. Semakan data menunjukkan BlackRock sudah mempunyai kepentingan dan pegangan saham dalam syarikat senaraian awam di Bursa Malaysia bernilai 24.7 bilion dan 7.9 ringgit bilion dalam bond kerajaan dan korporat Malaysia. Menurut data yang boleh diperoleh secara terbuka juga menunjukkan sehingga Mei 2024 firma pelaburan global itu sudah sedia ada memiliki pelaburan dalam equity dalam syarikat. 100 syarikat tersenarai di Malaysia merangkumi keseluruhan sektor industri dengan 3 institusi perbankan di negara ini. BlackRock bukan pendatang baru dalam pelaburan global termasuk di Malaysia. Ia seperti pelabur institusi asing yang lain. Dan pelaburan di Malaysia hanyalah satu lagi pelabur portfolio asingnya. Dan pelaburan mereka di negara ini adalah antara ketara sepanjang dekad yang lalu. Dalam konteks Malaysia, pelabur asing dalam pasaran modal memainkan peranan penting. Pendedahan mereka dalam pasaran equity adalah sekitar 20% hingga 21%. Manakala pendedahan mereka dalam pasaran bond adalah jauh lebih ketara, katanya. Ia jelas menunjukkan Malaysia kekal sebagai pusat tarikan dan sentiasa dalam radar mereka, kata pengarah eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, Profesor Dr. Anthony Das. Beliau menambah, sekiranya pelabur global menarik keluar dana dari Malaysia, kesan keseluruhannya akan negatif kepada negara. Dengar baik-baik. Ini yang akan jadi. Kalaulah kita ikut suara-suara emosi, suara-suara sumbang yang mahu menggunakan, mau menunggang isu BlackRock ini. Mereka mahu supaya BlackRock dibuang, disingkir dari Malaysia. Jadi apa yang jadi? Kalau pelabur global menarik keluar dana dari Malaysia, kesan keseluruhannya akan negatif kepada negara. Siapa tanggung nanti? Nanti Anwar juga kena marah. Jadi saya rasa mereka ni sengaja untuk merusakkan Anwar. Penarikan keluar ia pasti bukan perkara baik untuk keseluruhan ekonomi Malaysia. Persepsi negatif ini akan menjadi kebimbangan dan berpotensi menjejaskan mata wang serta memberi kesan berantai kepada bidang ekonomi lain. Jika terdapat penarikan keluar dana asing, kesan keseluruhan terhadap ekonomi dan rakyat akan terjejas. Berapa banyak kita boleh menyokong pasaran dan mata wang menggunakan wang rakyat melalui penampan?
Jika kita tidak dapat menyokong, kelemahan berterusan ringgit pasti dirasai rakyat, tambah beliau. Selain itu, kata beliau lagi, pengaliran keluar dana asing jika berlaku akan memberi kesan terhadap rizab mata wang sesebuah negara dan menyebabkan bank pusat terpaksa menyokong mata wang. Persoalannya ialah sejauh mana bank pusat dapat menyokong mata wang. Dan jika mereka melakukannya dan kita akan melihat rizab berkurangan, ini akan membangkitkan bendera merah pada Malaysia, katanya. Selain itu, penarikan dana global boleh menyebabkan penurunan penarafan kredit sesebuah negara. Das berkata, penurunan penarafan boleh berlaku akibat kehilangan keyakinan terhadap dasar dan persekitaran negara. Susulan itu, kos pinjaman antarabangsa kita menjadi mahal dan kita berisiko kehilangan minat asing, katanya. Pengarah Eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, Profesor Dr. Anthony Das, pengarah eksekutif institusi penyelidikan ini, beliau komen beliau adalah susulan pembabitan firma pelaburan infrastruktur global Infrastructure Partners GIP dalam Gateway Development Alliance GDA, sebuah konsortium yang mengumumkan tawaran bagi mengambil alih Malaysia Airport Holdings Berhad pada 15 Mei lalu yang menerima kritikan pihak tertentu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini berkata, penyertaan syarikat BlackRock dalam pengambil alihan MAHB tidak seharusnya dijadikan sebagai wayang politik. Anwar berkata, kerajaan tidak mempunyai keupayaan untuk membatalkan pembabitan syarikat di luar negara yang mempunyai kaitan dengan Israel kerana ia boleh menjejaskan ekonomi negara. Firma pelaburan berpengkalan di Amerika Syarikat itu sudah lama aktif melabur di Malaysia dengan jumlah nilai pasaran terkini ialah 4.3 bilion Amerika Syarikat dolar atau kira-kira 24.7 bilion ringgit, iaitu pelaburan ekuiti syarikat tersenarai sebanyak 18.7 bilion ringgit dan bond sebanyak 7.9 bilion ringgit. Berdasarkan senarai pelaburan BlackRock di Malaysia, 3 pelaburan perbankan adalah yang penerima pelaburan terbesar, iaitu Public Bank Berhad sebanyak 2.34 bilion, diikuti Malayan Banking Berhad 2.16 bilion ringgit dan CIMB dengan 1.42 bilion ringgit. Tenaga Nasional Berhad di tempat keempat dengan pelaburan 860 juta ringgit, disusuli Metal Aluminium 620 juta ringgit dan Selcom Digi 520 juta ringgit Malaysia. Sementara itu, nilai pasaran 30 pelaburan terbesar BlackRock di Malaysia adalah 15.5 bilion ringgit, manakala nilai pasaran pegangan ekuiti firma itu di negara ini adalah 18.7 bilion ringgit. Dari segi bond, BlackRock memiliki pelaburan tertinggi di dalam bond kerajaan Malaysia, iaitu 2.53 bilion ringgit, Petronas Capital 2.52 bilion ringgit, terbitan bond 1.57 bilion ringgit. Berdasarkan data di atas, penganalisis berkata adalah jelas BlackRock bukan pelabur baru tetapi sudah sedia aktif, malah memiliki pejabat operasinya di Malaysia. BlackRock adalah syarikat pelaburan antarabangsa terbesar di dunia dan menguruskan aset global bernilai kira-kira 10 trilion US dolar. Ditubuhkan pada tahun 1988, BlackRock memainkan peranan pelaburan utama dalam kebanyakan ekonomi negara terutama dunia, termasuk Malaysia. BlackRock dan 2 lagi firma pelaburan seumpamanya, iaitu Vanguard dan State Street, dianggap secara meluas sebagai pengurus aset the Big Three di seluruh dunia. Pengurus aset ini adalah antara pemilik terbesar syarikat dagangan awam.
The Big Three ini memiliki aset di bawah pengurusan AUM bersamaan dengan lebih 75% daripada keluaran dalam negara kasar Amerika Syarikat dan pada 2023 atau kira-kira 55 kali ganda KDNK Malaysia pada 2023. Firma itu juga aktif melabur di negara Islam lain seperti Arab Saudi dengan nilai dana 24 bilion Amerika Syarikat dolar, Emirat Arab Bersatu UAE 8.6 bilion Amerika Syarikat dolar dan Indonesia 11 bilion Amerika Syarikat dolar. Selain itu, BlackRock aktif di China dengan pelaburan bernilai 199 bilion Amerika Syarikat dolar dan di India sebanyak 148 bilion Amerika Syarikat dolar. Firma pelaburan antarabangsa itu juga memainkan peranan utama dalam pelaburan alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG dan telah menjadi sangat aktif dalam sektor tenaga boleh diperbaharui dan alam sekitar yang mapan. Seorang penganalisis equity dari sebuah bank pelaburan berkata, penyertaan syarikat sekutu BlackRock iaitu GIP dalam cadangan penswastaan MAHB juga bukanlah satu isu. Ini kerana berdasarkan data pemegang saham MAHB, BlackRock sebelum ini sememangnya sudah memiliki 2.1% equity bernilai 35 juta ringgit Malaysia di dalam syarikat pengendali lapangan terbang itu. Selain itu, BlackRock melabur di dalam hampir 100 syarikat Malaysia susulan fungsinya sebagai firma pelaburan dan kehadirannya sebagai pelabur global membantu menyemarakkan minat pelabur secara umumnya di Bursa Malaysia, katanya. BlackRock sudah berpuluh tahun labur di Malaysia. Saudara, rupa-rupanya itulah kehebatan BlackRock yang tak dapat dinafikan semua. Sudah lama bertapak dan telah melabur di Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.